Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tata cara penerimaan ilmu dengan penerimaan agama Islam, yang mana kita sampai itu kepada tajuk yang bahagian kedua, itu tentang tata cara golongan sesat ataupun ahli bid'ah dalam pendalilan dan juga penghujahan. Kemudian kita bincangkan berkenaan dengan tajuk ini dan kita sampai pada bahagian kedua. Di bahagian pertama dia berkenaan dengan mereka ni adalah menolak nas-nas yang nyata dengan ataupun menentang nas-nas yang bertentangan dengan kehendak mereka. Kemudian bahagian kedua kita masuk adalah mereka memperolok-olokkan atau memainkan sumber-sumber pendalilan syariah dengan cara mereka kata beriman dengan Quran, tak beriman dengan sunnah, atau beriman dengan sebahagian nas, tolak sebahagian nas. Mereka kadang teks yang sama dia ambil, dia tinggal separuh, ambil separuh. Kemudian tidak memastikan, tidak memastikan kesahihan nas atau berbohong atas nama Rasulullah SAW. Dia berbohong tu teruk dah. Kemudian tak memastikan kesahihan pun, itu antara perangai mereka. Kemudian yang keempat, mereka menyelewengkan nas daripada kedudukannya, selewengkan pengertian nas sama ada maknanya atau lafaznya ataupun kalimah ataupun kedudukan daripada satu tempat ke tempat lain, gunakan pada tempat yang salah. Kemudian yang keenam itu kita bincangkan mereka tak beriman dengan hadis-hadis ahad, tolak hadis ahad. Kemudian kita bincangkan yang ketujuh, benda entah lama tinggal. Oh, hadis tujuh hadis ahad. Enam apa? Oh, enam ni apa? Berdalil dia belajar pendalilan mereka untuk dengan nas untuk sokongan, bukannya sandaran. Mana sokong apa mereka buat, bukannya memulakan amal kerana arahan dalil tersebut. Yang ketujuh itu ialah hadiah ahad, menolak hadiah ahad. Dan yang ke-8 itu dia menolak manhaj ataupun mengkritik para sahabat sebelum meninggalkan manhaj salafus saleh. Kritik para sahabat, jatuhkan para sahabat, kemudian meninggalkan manhaj salafus saleh. Yang ke-9 yang kita sedang baca itu, kita masuk pendahuluan, lepas tu kita bincang apa itu, lama sangat sampai hilang. Tak tahu. Tapi yang ke-9 itu adalah mengikuti segala yang syubhah. Maksud dia memang dalam Quran Karim Allah Taala nyatakan dalam surah Ali Imran ayat ke-7, Allah nyatakan huwallazi anzala alaikal kitab, dialah yang menurunkan ke atas kamu kitab, minhu ayatun muhkamat, daripada kitab tu ada apa? Ada ayat-ayat yang muhkamat, yang tetap, yang jelas, yang direct, yang ataupun tak tepatlah pengertian dia, tak ada pengertian samar. Hunna, dan perkara-perkara ini ummul kitab, dia ada ibu kepada segala kitab. Maksudnya segala arahan atau agama dan sebagainya terletak di situ. Wa ukharu mutasyabihat, ada benda yang lain separuh itu adalah mutasyabihat, yang samar-samar. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun, adapun orang-orang yang pada hati mereka ada kebengkokan, fayattabi'una ma tashabaha minhu, maka dia akan ikuti apa yang sama-sama daripadanya. Ibtigha al-fitnati wa ibtigha at-ta'wil, kerana inginkan untuk fitnah. Dia sama ada kalau dia memang perangai jahat, nak orang supaya kucak-kacir, datangkan dengan idea-idea pelik supaya manusia kelang kabut berkenaan dengan tajuk ni. Kemudian ataupun wa ibtigha at-ta'wilhi, nak kononnya mendalamkan, konon tak ada niat jahatlah kononnya, tapi nak memperdalamkan perbincangan berkenaan dengan nas-nas. Yang kita kata memang benda mutasyabihat sajalah, yang muhkam. Contoh macam masalah muhkam, Allah Taala hanya dia disembah, hanya dia minta pertolongan, ni muhkam. Datang mutasyabihat, contohnya orang yang dekat dengan Allah Taala, boleh untuk kita minta pada dia. Macam kisah Musa AS dipakai selepas tak ada pun Nabi tadi, dipakai lagi. Macam ketika Musa hidup, para anbiya hidup, memang menjadi satu sunnah untuk seorang tu jumpa Rasul tadi minta didoakan. Macam kaum Bani Israel, bila mereka tak dapat air, tak ada air, mereka minta Musa doakan. Wa istasqa Musa liqaumihi, Kerana bila mereka nak minta makan, minta doa pada Musa.
Tak menjadi masalah. Dan maka itu para sahabat Nabi dahulu, bila hujan bila tidak ada hujan turun, mereka minta Rasulullah SAW doakan. Dia tak ada masalah. Tapi setelah kewafatan Rasulullah SAW, setelah kematian para anbiya tadi, tidak timbul tajuk untuk minta dah. Tapi itu mutasyabihat yang timbul tadi. Tapi kalau dah diorang kan, ada besar, dia kata dia main kan. Dia kata kalau bagi salam boleh, bagi salam boleh jawab. So kalau bagi salam boleh, maksud dia lain pun boleh minta. So dia kata doa orang telah mati untuk orang yang hidup, boleh atau tidak? Orang kata tak boleh. Lepas tu dia bagi hujah. Hujah dia yang sama-sama adalah yang Nabi SAW menyatakan bahawa tidak ada seorang melintas satu kubur yang dia kenal dengan orang dan kubur tadi di dunia ketika orang tu hidup. Dia bagi salam ni, Allah Ta'ala akan kembalikan untuk orang berkenaan rohnya supaya dia jawab. Itu je sebenarnya. Datang tengok, dia doakan untuk orang tu balik. Tengok doa dia, jalan tak? Jadi, kalau doa ni jalan, dia apply benda lain. Kalau ini jalan, dia sebutlah ini dia masukkanlah semua sekali untuk samakan tajuk dengan dengan apa yang dia nak. Dia tak ambil yang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tu. Dia tak ambil yang tu. Dia ambil yang mutasyabihat, yang sama-sama, yang CP-CP. Yang ada contoh macam yang saya ingat dulu, bila diorang kata bertabaruk dengan asar para anbiya, berkat. Dia ambil kisah berkenaan dengan kisah Yusuf, suruh adik-beradik dia campak baju ke muka bapak dia. Itu mukjizat. Bahkan dia tahu apa akan jadi. Dia dan surah Yusuf, dia bagi tahu adik-beradik dia, suruh ambil baju ni, campak dekat muka bapak aku. Dan disebut ya'ti basira, dia akan datang lihat balik. His eye will open up. Mana nampak balik mata dia. Ini mukjizat dipanggil, bukannya tabaruk. Bukan tiba-tiba bila datang, bapak dia kata, mana dia aku nak berkat. Tak. Bapak dia kata aku dapati bau Yusuf. Itu je. Dia orang buat apa yang Yusuf suruh. Itu adalah mukjizat, bukannya tabaruk. Tapi dia orang kata kalau ini boleh, pak dia letak. Ni tok guru ni punya tongkat, yang ini punya capal, yang ini punya sekian, dia start circle around balik. Dia ambil benda yang sama-sama nanti dia applykan untuk jadi agama. Okey, itu masalah dia. Okay, jadi kita bincang dari tersebut. Okey, Aisyah radhiyallahu anha telah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW telah membaca ayat ini. Kemudian baginda bersabda, apabila engkau melihat orang yang mengikuti apa-apa yang sama-samar daripadanya, apa yang sama-samar, apa yang bukannya nyata, bukannya jelas, mana benda yang Allah memang sebenarnya ada orang kata kenapa tak turunkan ayat macam ni, untuk ujian dan bahkan untuk menzahirkan kepada kita siapakah orang yang dikatakan hati dia ada kebengkokan, hati dia terseleweng. Kerana orang-orang tersebut akan nyata depan kita bila nampak ayat macam ni. Kita tengok dia ikut apa. Kalau muhkamat, dia ikut muhkamat, kita sedar, kita tahu dia ni seorang yang nyata dan jelas dia punya tata cara atau manhaj dia. Tapi kan dia kata dia asyik ikut benda yang mutasyabihat, cari ayat-ayat yang sama-samar, sibuk dengan ayat-ayat yang double meaning dan sebagainya. Dia sibuk kat situ. Dia sibuk tenggelam kat situ, cari macam ilmu yang Allah Ta'ala buka pada hamba-hambanya, ilmu laduni. Allah tak kata pun ilmu laduni, kita pun sebut. Tapi ada ulama kata benda tu bukan masalah alasan. Pasal kita kata ilmu yang Khidir dapat, ilmu tu sebenarnya jelas dan nyata dalam Quran, ceritakan karakteristik dia. Halalkan yang haram, bunuh orang, bunuh satu nyawa tanpa sebarang hak, tanpa sebarang dosa, halal atau haram? Haram lah. Haram. Datang Khidir, budak tu tak buat apa lagi. Dia kata apa? Dua mak bapak budak ni adalah orang soleh. Kami bimbang anak ni akan menarik mak bapak dia jadi kufur. So dia tikam soalan, apakah anak tersebut? A, anak yang baik sangat. B, anak yang sederhana. C, anak jahat. Itu idea kita. Itu masalah dia, kita tak tahu. Pasal Khidir itu buat musamarah. Tapi orang sibuk kata saya belajar ilmu laduni dekat tempat sekian. Dia kata pasal tu boleh. Dia pergi applykan benda tu boleh. Tak. Contoh macam yang tak dijelaskan Allah Ta'ala. Khidir Nabi ke bukan? Tak dimention kan? Jadi Allah Ta'ala saja biarkan sama-sama. Khidir Nabi ke bukan? Dibiarkan dalam keadaan tak nyata. Cuma karakteristik dia menghalalkan yang haram tadi tu, itu adalah di antara karakteristik apa? Para anbiya. Mana boleh para wali menghalalkan yang haram? Mana boleh orang selain para nabi yang dapat wahyu daripada Allah Ta'ala menghalalkan yang haram? Macam apa yang menjadi syariat. Dalam syariat kita menyakiti badan, kata Nabi SAW, menyakiti badan ada haram. Tapi ketika syariat Musa AS atau syariat kaum sebelum tu, pernah bila kena kencing, kena kunting tu tak?
Bila terkena baju dalam Sahih Muslim, mana nak katakan apa? Nabi SAW mengatakan, aku diutuskan dengan agama Islam yang apa, yang amat toleran, amat orang kata apa, ringan. Nabi sebut satu kaum sebelum kamu dahulu, bila mana mereka ni kena baju mereka atau kulit mereka, air kencing mereka akan gunting dengan gunting. Ni gunting. Kan ini benda yang kita kata kalau ikut dalam Islam haram. Nak haram dan nak jadi haram atau halal, macam-macam apa, harta rampasan perang, spoils of war. Zaman para anbiya sebelum Muhammad SAW dibakar, tak dimakan langsung, haram. Sebab benda tu untuk menyekat daripada mereka, menjadikan benda tu mata pencarian. Ada bila umat Islam ini telah diletakkan asas bahawa peperangan itu hanya berlaku dengan arahan pemerintah, dengan sebab alasan untuk menegakkan kalimah Allah, dengan mana, bukan kerana personal gain, bukan personal gain, maka dihalalkan untuk kita apa? Ghanimah. Nabi tak pernah jadi macam kerjaya. Pernah dengar kerjaya orang? Apa kerjaya awak? Kerjaya saya pergi rampas harta dalam peperangan. Mana ada? Kan tak ada dalam Islam menjadi kerjaya. Sebab apa? Sebab benda tadi kalau dia kata orang tu salah niat saja, dia akan terus masuk neraka. Ini adalah benda ni. Kalau dia saja nak supaya diri dia ni dipuji pun salah. Nak dipuji supaya orang kata dia berani. Itu pun menyebabkan masuk neraka. Jihad untuk supaya orang kata dia berani, dia ni pahlawan, akan masuk neraka. Apa tak lagi kalau dia kata kenapa pergi jihad? Nak cari duit. Lagilah tak boleh. Faham tak? Jadi penghalalan satu perkara tadi hanya berlaku dengan apa? Para anbiya. Tapi bila datang kawan ni, di situ tengok Khidir, dia punya ilmu yang tak ada ketahui orang lain, tapi dia halalkan yang haram. Ini karakteristik yang ditinggalkan oleh apa? Allah Ta'ala tinggalkan samar-samar. Dia blur. Nabi ke tidak? Tak tahu. Kalau Nabi, kepada siapa dia akan utuskan? Tak tahu. Kan? Apa kaum dia? Tak tahu. Kan semua nampak blur. Blur tadi bukan untuk ni, tapi ujian. Bila orang yang dalam hati dia ada bengkok, dia akan nak cerita itu untuk apply kepada apa khayalan dia. Contoh macam dia khayal, semalam saya nampak vision dalam mimpi saya, benda jadi sekian. So dia nakkan apa mimpi dia tadi serupa macam apa kisah Khidir tadi. Dia alasan dia kerana apa? Kerana zikir banyak kali. Kan zikir banyak, selawat banyak, dia akan dapat vision. Jadi benda dia-applykan kisah yang sama-samar kepada apa? Asas agama. Bahkan ditambah amalan, ditolak amalan dalam Islam. Ke situ je. Sebab apa? Bayangan, ilham, kasyaf. Kan nak kita tarik sikit kan, dia jadi makin nyata. Dia nakkan benda tersebut. Tanya apa dalil kamu mengetahui benda gaib? Tu Khidir. Khidir sekian. Khidir bukan Nabi tengok. Lagi tinggi daripada Nabi. Dia mainkan. So jadi benda tu memang tak saja jadikan benda tu samar-samar supaya kita nampak siapakah orang yang bengkok. Kalau tak nak jadikan semua kau, kita nampak. Tapi bila datang ayat ni, orang ni akan dicari. Dia cari mana ayat macam ni, mana kisah-kisah macam ni, untuk dijadikan sebagai iktibar, supaya membolehkan untuk dibuat apa dia buat. Itu je. Memang kita kata pelik lah. Tapi benda ni Nabi kata kalau kamu lihat orang-orang ni, mereka itulah orang yang dinamakan oleh Allah Ta'ala. Itulah orang yang Ta'ala sebut dalam apa? Quran dan surah Al-Imran 7 tu. Itulah dia orangnya. Kan nampak orang tu kejar, follow apa ayat-ayat mutasyabihat, maka itulah orangnya. Maka berhati-hatilah terhadap mereka. Beware, Nabi kata, jaga-jaga terhadap mereka ni. Sebab mereka akan datang kepada kita dengan hujah-hujah yang pelik-pelik, sampai akhirnya kita ingatkan benda itu betul, sebenarnya ia adalah salah. At-Tabari berkata, ayat ini sekalipun telah turun kepada siapa yang kita nyatakan bahawa ia turun padanya di kalangan ahli syirik, ayat turun pada orang musyrik, ia juga dikendaki dengannya setiap orang yang mengada-adakan dalam agama sebarang bid'ah. Mana orang yang sengaja buat benda yang tak ada dalam agama, dia cari dalil-dalil yang dikatakan apa, sama-sama blur. Contohnya dia kata, kita kena sambut kelahiran Nabi sebab Nabi telah mengakikah diri dia setelah dia jadi Nabi. Lepas tu Nabi akikah tiap tahun ke soalan? Nah, kita katalah iya. Lepas tu para sahabat follow tak lepas tu? Tak. Para tabi'in lepas tu? Tak. Imam-imam 4 mazhab? Tak. Ulama-ulama hadis? Tak. Ulama tafsir? Tak. So diorang tahu mana? Pasal kalau dia kata benda tu menjadi ikutan, itu baca dalil tadi nak pakai untuk apa? Buat dia nak impose kepada apa? Anak majlis je, nak makan-makan je lah.
Kan sembang-sembang kita tak tahu, mungkin tak belajar hadis Nabi. Cuba dengar hadis Nabi, kan lagi baik. Mendengar hadis Rasulullah SAW, mendengar penjelasan ayat-ayat Quran, lebih baik daripada kita buat benda yang blur. Pasal dia ambil, tak ada dalil direct, dia ambil dalil macam kita lah, cari dalil untuk sokong perangai. Walaupun tak ada pun, pasal tak ada seorang pun para sahabat Nabi SAW, ataupun macam yang saya seronok bila tengok apa tau, Imam dia bagi alasan, dia kata, yelah memanglah para sahabat tak buat. Para sahabat tengok Nabi setiap hari, kita ni tak tengok Nabi setiap hari, jadi maka kita kena buat. Pasal kata Imam Syafi'i tak buat, Malik tak buat, Abu Hanifah tak buat, sebelum mereka Hasan Basri tak buat, Sufyan Ats-Tsauri tak buat, Sufyan Uyainah tak buat, Ibrahim Nakhai tak buat. Semua sekali orang-orang yang dikatakan pelajar atau anak murid kepada para sahabat tak buat. Abu Lahab anak murid Nabi, apa hal lah pula? Tak ada cari kisah-kisah sama-sama. Kalaulah Abu Lahab boleh dapat rehat hari Isnin, ini kan pula orang lain tak dapat. Rujukan kononnya kisah mimpi Abbas. Soalan, diklarify dengan Nabi? Tak. Kalau dia kata kalau lah kata tak sahih pun. Tapi kalau sahih sekalipun, Nabi clarify tak? Pasal kita dalam Islam ni, kita clarify seorang tu mimpi di kalangan para sahabat hanya bila Nabi clarify. Kita terima bila Nabi clarify. Macam azan, Allah bin Zaid azan, dia dengar azan dalam dia mimpi tentang azan. Maka dia jumpa Rasulullah SAW, dia sebut Rasulullah clarify, Rasulullah iakan, Rasul suruh dia ajar Bilal supaya azan. Maka kita punya guideline, kita Nabi, Rasul itu sendiri, bukannya orang lain. Baik mana sekalipun para sahabat Nabi SAW, tapi kita tak jadikan mereka ni sumber utama. Sumber sokongan, ya. Sumber utama, tidak. Kita jadikan mereka sokongan. Pasal ada benda-benda yang perkara-perkara yang kisah mereka cerita, mereka kata mereka buat, atau mereka ada bila diklarify dengan Nabi salahkan. Nabi kata bukan, jangan macam ni. Nabi kata, Nabi betulkan masalah tayamum. Kan bila ada Ammar bin Yasir, dia golek kat tanah, kemudian dia semayang. Kan Nabi ajar dia balik, Nabi betulkan balik. Para sahabat yang kononnya nak tengok benang putih benang hitam, beza benang putih benang hitam untuk menentukan subuh, bagi berhenti mula puasa. Ayat 87 kan, suratul Baqarah. Jadi mereka gunakan idea masing-masing. Tapi dia tanya Rasulullah clarify, Rasul betulkan balik. Rasul tak biarkan dia macam tu. Salah faham mereka, Rasulullah SAW takkan biarkan mereka terus hanyut macam tu. Tapi kalau tak clarify dengan Rasulullah SAW, maka kita tak boleh kata itu sebagai sunnah. Maka benda tadi tak menjadi amalan para sahabat turun-temurun. Tu je cerita dia, mudah. Tapi yang nakkan mutasyabihat tadi, dia cari mana hadis, mana sekian, dia circle around. Dia ada perangai, dia cari dalil. Macam kita kata yang sebelum ni kita bincangkan memenang tu, memang sengaja dia cari apakah perkara yang ada kaitan dengan amalan mereka, walaupun sebenarnya tak ada pun. Sebab kalau dia kata kita belajar hadis, yang mengumpulkan hadis untuk kita siapa? Para ulama-ulama hadis. Contohnya, katakan dia dalil satu hadis, ulama hadis tadi tak faham pun macam dia faham. Dan ulama hadis tadi tak belajar daripada orang sebelum mereka fahaman macam tu. Dan orang sebut tu tak belajar dengan para sahabat macam tu perangai fahaman hadis tersebut. So macam mana dia orang faham macam tu? Tu yang kita kata, nak macam Nabi dah bagi tahu gambaran tadi dan memang ia adalah benar. Okey? Dia kata, lalu ia akan cenderung hatinya kepada bid'ah berkenaan kerana takwilan dari dirinya sendiri, diri sendirinya terhadap sebahagian kesamaran Al-Quran. Mana dia saja macam rukatan roh. Dia kata fanafakhna fihi min ruhina, kami tiup kepadanya daripada roh kami. Roh kami. Roh kami itu roh apa? Dia sibuk benda tu. Tak ada suruh pun cari di situ. Kalau kita roh tu betul apa? Kenapa jadi? Kenapa sekian? Kenapa pasal apa tak? Pasal bagi mereka ni kadang diorang nakkan diorang bayangkan kemuliaan di Allah Taala ni, dimakbulkan doa dan sebagainya, effort dengan amalan tertentu. Sebab kenapa macam ni? Dia kata ambil untuk jalan atas air, dia ada kaedah dia. Untuk supaya kebal api, untuk ada kaedah dia. Untuk supaya jadi wali, ada kaedah dia. Dia ada kaedah. Dia bukan balasan, dia nakkan benda tu menjadi tanda dia benar. Magic yang dia buat, tanda dia benar. Sedangkan kita dah kata dalam Islam ni bukan masalah jadi. Anda berdoa tak bagi pun, Allah Ta'ala akan simpan hari akhirat, tak ada rugi pun. Tapi diorang sering akan cari. Pasal diorang nak benda macam tu. Pasal kan pernah dengar macam ESQ dia kata kenabian ni adalah pencarian. Hidayah kan, Ibrahim mencari agama. Tengok bintang,
tengok bulan. Sedangkan sebenarnya kata-kata dia itu adalah apa tahu? Dia nak ajar kaum dia. Ketika dia nak pasal dia bercakap kaum dia sampai kat ujung tu, inni bari ummimat tusyrikuna min dunillah. Mana dia lepas dia kata agak ini Tuhan aku. Ini Tuhan. Dia bukan saja dia cakap tu bukan cakap seorang. Dia saya cakap depan kaum dia. Kaum dia semua berhala kan. Berhala tu kecil. Matahari dengan berhala mana besar lagi? Besar matahari lagi. Kan? Bintang, bulan kan lagi besar daripada berhala yang mereka sembah. So, jadi dia saja tolak macam ini Ibrahim punya ni kan. Cara dia punya berhujang kaum dia extend paling jauh. Dia tolak macam orang kata berhala ni menunaikan hajat. Itu buat apa? Kan dia pecahkan semua tinggal satu. So bila kaum dia tanya, tak yang buat besar ni, tanyalah. Dia tolak sampai ujung, sampai kaum dia macam tu kan masalah ketika dia berdialog dengan kaum dia untuk mengajarkan berkenaan ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan, ini bukan Tuhan. Nak ajar sebab apa? Sebab kaum dia hujah kaum dia supaya kaum dia berfikir. Dia kata ini Tuhan aku kot. Kan? Mari ini Tuhan aku kot. Ini Tuhan aku kot. Dia saja sebut yang depan kaum dia. Supaya kaum dia tadi akan mula terfikir, betul juga ini besar tu. Kan? Bila matahari hilang, ini macam tu juga, tak bercakap. Dia saja. Tapi waktu tu Ustaz dia dah lantik ke tadi? Kalau kita baca ayat tersebut, dia sebut apa tahu? La illam, kalau tak memberi hidayah kepada kutu. Ayat tu pasal apa? Pasal ayat tu kita faham waktu tu dia belum dia. Oh, tak, salah. Okey dah ya. Yang masalah kefahaman itu yang menyebabkan orang tu ingat kenabian itu pencarian. You can achieve the martabat nabi dengan apa? Dengan effort. Sedangkan kita tahu bahawa nabi, para anbiya ni pilihan Allah Taala. Betul? Hadza akbar ya. Saya mudah ya. Al-An'am 78. Okey. Saya nampak sikit lah. Kata, ada orang kata ingat dia mencari kan. Kita Al-An'am. Saya buka Quran. Ini kat kelas harfiah. Harfiah pun saya tak bagi buka Quran. Al-An'am berapa tadi? 78. Ayat tersebut dia start daripada sini. Ayat 74 kan. Artinya wa idz qala Ibrahimu li abihi ya Azara. Dan ingatlah kita mana berkata Ibrahim pada bapanya Azara atattakhidhu asnaman alihata. Adakah kau ambil berhala-berhala sebagai tuhan-tuhan? Inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin. Sungguhnya aku lihat engkau dan kaum engkau dalam kesesatan yang nyata. Wa kadzalika nuri Ibrahim malakutas samawati wal ard wa liyakuna minal muqinin. Dan demikian akan memperlihatkan Ibrahim kekuasaan atau kerajaan langit dan juga bumi, dan agar dia menjadi kalangan orang-orang yang yakin, bukan nampak benda gaib. Sebab kalau kita ke depan extend kisah depan sikit, ketika para malaikat datang jumpa Ibrahim dan kemudian dia datang sebagai ziarah kan, waktu Ibrahim sembelih anak lembu hidang, kan Ibrahim tak tahu mula-mula mereka ni ada para malaikat. Dan bahkan Ibrahim hidangkan makanan. Ini kita sebut itu. So dia kata dia nak dia punya, kan kita kata kasyaf kan, nampak-nampak datang tu, ini malaikat ni, mana ada. Kan dia takut kan bila orang tu tak makan, dia dah hidang-hidang makanan, dia orang tak sentuh. Ibrahim takut. Bimbang pasal adat zaman berkenaan, kalau orang tu nak buat jahat kepada satu orang tu takkan terima hadiah orang sebut. Hadiah ataupun present ke apa yang orang tu bagi, tak nak diterima. So Ibrahim ketika tu takut. Lepas tu orang berkata apa? Jangan bimbang, inna rusul rabbika, kami ini utusan Tuhan kau. Maksud dia ketika tu baru dia tahu itu adalah para malaikat, bukannya dia kan kasyaf tembus mata, tak ada pun, bohong.
Jadi orang kita ni kita extend itulah tolak sihir. Okey, jadi falamma janna alaihi al-lailu ra'a kaukaba, maka bila dia menjelang ke atasnya malam, dia lihat bintang-bintang. Qala hadza rabbi, dia kata inilah Tuhanku. Falamma afala, dan bila dia hilang, qala la uhibbul afil, aku tak suka benda yang hilang. Falamma ra'al qamara bazighan, dan bila dia melihat bulan tu terang, terang mengambang, qala hadza rabbi, dia kata ini Tuhan aku. Falamma afala qala, bila berhilang je, la illam, dia kata la illam yahdini rabbi, kau tak memberi hidayah kepadaku Tuhanku, la aku minal qaumiz dhalin, pasti aku jadikan orang kaum-kaum yang sesat. Falamma ra'a asy-syamsa bazighan, bila dia bazighatan, bila lihat matahari pula cerah, qala hadza rabbi hadza akbar, dia kata ini Tuhan aku, ini lagi besar. Falamma afalat, sudah hilang je matahari tu, qala ya qaumi inni bari'um mimma tusyrikun, wahai kaumku, aku berlepas diri dari apa yang kamu sekutukan. Dengan apa? Sekutukan dengan apa? Dengan Allah lah. Takkan nak sekutukan lain. Kalau kata kita tak dikatakan musyrik, melainkan bila mana kita menyekutukan Allah Ta'ala dengan benda lain. So ketika itu dia kata kamu ni menyekutukan. Lepas tu dia buat apa? Inni wajjahtu wajhi ladzi fatara samawati. Masa tak? Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada yang menjadikan langit dan juga bumi. Dia sekarang dialog ini pada mufassir ini nyata bukannya kerana dia nak mencari. Dia nak suruh kaum dia berfikir. Supaya kaum dia berfikir, nampak, aku hadapkan wajahku kepada yang menciptakan langit dan juga bumi, lurus, tulus. Wa ma anil musyrikin, aku bukan kalangan orang yang menyekutukan, do associates insya-Allah. Kita kalau dia kata orang tak percaya Allah Ta'ala, so kita panggil ateis. Atau percaya selain Allah Ta'ala, dia kata sekian-sekian, dia kata benda-benda yang syirik lah. Tapi masalahnya syirik penyekutuan tadi tidak dinamakan tersebut, kecuali dia orang tu dia idolize satu benda lain selain Allah Ta'ala. Allah Tuhan, sebab Allah Ta'ala ada benda lain, itu panggil syirik. Kerana asyaraka yusyriku, dia menyekutukan Allah Ta'ala dengan benda lain. Bukannya dengan masalah dia kata sembah selain Allah Ta'ala sahaja. Tak percaya Allah Ta'ala pun ada orang yang percaya macam apa? Orang yang percaya tanah, air, api, angin, Mother Nature tu kan. Itu dah kata syirik. Dia tak kata bahawa Tuhan ada pun. Dia menafikan terus Tuhan. Menafikan terus wujudnya Allah. Kemudian terus kembali kepada apa? Tanah, air, api, angin. Lepas tu dia bagi ajar anak-anak kita tengok Captain Planet. Captain Planet kan? Jadi Captain Planet ni ada power tanah, air, api, angin kan, sembuhkan bumi dan sebagainya. Dia datangkan idea tadi untuk kata Tuhan tak ada. Itu kan idea bahawa menyekutukan Allah Ta'ala dengan tanah. Tak. Dia kata Tuhan tak ada. There's no God. Itu tajuk asal. Dia beza dengan orang yang kata Tuhan ada, tapi apa? Dia sekutukan dengan Allah Ta'ala benda lain. So maksud dia ketika dia kata lepas tu wahajau kaum, kalau kita baca kisah tersebut sampai habis, dia bukan maksud dia kata-kata dia berkenaan dengan bahawa ini Tuhanku, dia saja nak apa? Pasal kaum dia dah ada dah Tuhan ketika tu. Kaum dia berhala macam-macam benda, bentuk berhala yang dia ada. Sengaja dia panggil apa? Sebut kata-kata tadi untuk bagi kaum dia berfikir. Itu je. Dekat mana Ustaz yang mengatakan yang kita nak yakin yang actually dia dah dapat dari Nabi? Dekat mana? Exactly. Pasal dia dah awal-awal lagi kan. Ketika mana start daripada awal, dia kata wa kadzalika nuri Ibrahim malakut 75 dalam ayat 75 tu Allah Ta'ala perlihatkan kepada dia dah untuk jadi orang yakin. 75. Ayat yang ke-76 start kisah bila malam menjelang kepadanya. Maksud dia sekarang ni bukan sembang seorang. Dia sembang kaum dia. Faham tak? Dia sebut benda terdepan kaum dia. Kaum dia dengar apa dia cakap. Siapa berbualan dengan bapak dia berjalan dah. Dia kata korang ni kaum sesat. Macam mana dia tahu kaum dia sesat? Sebab setiap para anbiya tadi dia bukan kosong daripada pengetahuan. Pasal mereka ni silih berganti. Macam start daripada Adam AS sampai Nuh, ada 10 generasi. Semua di atas tauhid, di atas iman. Sampai Nabi Nuh punya zaman baru diorang start sekutukan Allah Ta'ala dengan berhala. Nabi Nuh doa pada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala musnahkan kaum dia semua sekali. Tinggal beberapa orang yang hidup dengan dia. Kemudian dari situ second generation mula hidup balik, berkembang semula sebagainya. Kaum itu masih lagi apa? Tahu Tuhan siapa? Allah Ta'ala siapa? Kaum Ad, kaum Samud. Kaum dia kan, bila Nabi Saleh cakap kaum dia, ini sebelum Ibrahim dia kata apa? Hadhihi naqatullahi lakum ayah. Ini unta Allah. Kalau kaum tak kenal Allah Ta'ala, apa sahaja dia cakap itu?
Hadhihi naqatullah. Saleh sebelum Ibrahim, Saleh kata, hadhihi naqatullah lakum ayah. Ini untuk Allah, untuk kamu sebagai bukti. How can he say something that orang tak kenal? Faham tak? Dan dia pasal dia kata aku utusan Tuhan. Dia kata ini bukti aku. Kaum Ad yang di Yaman Nabi Hud pun kaum dia pun tajuk Allah Ta'ala ni muncul. Dia bercakap pada kaum dia. Macam juga Ibrahim AS yang datang lepas mereka, dia masih ada kesan berkenaan Nabi tadi. Bukan datang tiba-tiba macam order blue, tiba-tiba Nabi. Tak. Sebab Nabi Muhammad sendiri ketika diutuskan di Mekah, kaum musyrikin Mekah dahulu ada pengetahuan tentang Ibrahim. Kenal Ibrahim siapa? Bahkan nama Allah itu known. Bukan tak tahu. Itu nama bapa Nabi Abdullah. Ada Allah lain ke? Tak ada Allah lain. Maksudnya dia orang tahu siapa. Cuma penyekutuan tadi dibuat. Dibuat sekutu untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila ini bukan pencarian, para anbiya dipilih. Allah Taala pilih mereka, Allah Taala ambil mereka, letakkan mereka darjat berkenan, bukan dengan effort. Jangan pergi bertapa nak jadi nabi, takkan jadi. Faham tak? Jadi tapi dia kata kalau nabi tak boleh, wali boleh ikut. Ini masalah dia. Dekat sini yang datang kenapa? Dia kata kalau dia kata benda tu adalah benda yang boleh effort kita buat dapat, menyebabkan apa jadi? Kita akan mula start cari apakah cara untuk kita dapat level tadi. Sedangkan kita tahu bahawa level tadi bukannya kerja kita untuk naik. Allah Ta'ala angkat, itu layak bagi kita. Kalau dia kata Allah Ta'ala angkat, kalau tak angkat pun itu hak dia. Allah Ta'ala maha bijaksana, maha mengetahui. Maka kadang-kadang kita kata benda kita tak dapat buat magic setiap hari pun mungkin Allah Ta'ala sayang kita. Dia tahu kalau dapat magic kita jahat. Kan, asyik magic kan. Ada pintu Doraemon, pintu suka hati, buka pintu sampai Yayasan Taklim. Kan? Terus tak payah lintas kereta dah. Rasa-rasa kalau jadi tengah pengajar, itulah paling best sekali. Buka pintu, masuk rumah, buka pintu sebelah sampai yayasan. Kan? Tapi bimbang juga tengah tidur nanti orang ketuk. Ustaz, woi. Tak kelas kan. Masalah juga kan. Kalau ada pintu macam tu. Tapi faham tak? Kalau dia kata nakkan magic, macam-macam benda kita nak. Semua orang nakkan supaya doa dia makbulkan oleh Allah Ta'ala. Tapi kita bukan itu yang diajar pada kita. Yang diajarkan Islam, kita belajar untuk redha. Belajar untuk percaya dengan qadar. Belajar bahawa dunia ini hanya sementara, bukan kekal. Jadi konsep, faham tak? Konsep berkenaan dengan mencari kedudukan yang tertinggi tadi. Untuk mana? Dunia ke akhirat? Kalau orang tu beramal kan, sepatutnya untuk akhirat. Tapi yang nakkan kat dunia ni kenapa? Nakkan hikmah dan karamah di sini. Nak buat apa? Ramai wali mengaku wali, tapi tak selamatkan umat Islam pun. Umat Islam perang, dia tak terlibat sama. Nabi turun medan perang. Minta maaf cakap kan, Nabi turun. Ada Nabi, kau pergilah. Nabi turun sekali. Dengan para sahabat Nabi SAW turun bersama dalam peperangan besar. Baginda hadir. Bukan baginda pakai remote control daripada jarak jauh. Nabi duduk depan. Hatta bila para sahabat nyatakan beraninya Nabi SAW, sampai ketika perang tengah-tengah sengit, diorang berlindung belakang Nabi. Orang tengah serang tu, Nabi duduk depan, bukan duduk belakang. Itu masalah yang timbul sekarang ni. Bila Islam itu diambil separa. Jaga hati, jihad tinggal, kan, amar ma'ruf nahi munkar tinggal. Asal hati anda bersih, anda akan selamat. Itu masalah dia. Pasal dibalik berikan siapa? Khidir. Balik Khidir balik. Kita sama-sama. Itu bagi mutasyabihat. Allah Ta'ala nak ajarkan ayat berkenaan dengan tajuk sebab para Nabi tadi. Maksud dia banyak macam bila kan kisah tajuk dia insya-Allah tu. Kisah sebenarnya kisah Khidir tu diceritakan untuk insya-Allah. Nabi Muhammad SAW dilewatkan kisah berkenaan dengan tajuk apa? Tajuk Ashabul Kahfi, Roh dan juga Zulkarnain. Dia tak sebut insya-Allah je. Tu cerita dia pasal orang ahli kitab datang, Yahudi datang tanya dia, bagi Nabi SAW soalan benda tersebut. Nabi kata, datang besok aku beritahu kau. Tanpa kata insya-Allah. Tak sebut wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzaka qada illa an yasha Allah. Yang kamu kata pada satu perkara, aku akan buat benda tu esok. Aisyah kau kata apa? Insya-Allah. Allah Ta'ala lewatkan. Jadi kisah Musa dengan Khidir pun tajuk yang sama. Dalam hadis Nabi terangkan bahawa Musa AS bertanya, siapakah orang paling alim? Paling alim. Memang dia tak salah, dia paling alim. Pasal bila seorang Nabi tu, dia lah paling mengetahui pasal orang yang paling takut Tuhan pada satu zaman tadi adalah Nabi. Mana ada orang lebih takut pada Tuhan berbanding dengan Nabi? Kan bila Allah Ta'ala letakkan, pasal Nabi Muhammad sendiri kata, inni la atqakum wa akhsyakum ilallah.
aku paling takut dengan kamu dan paling takwa dengan kamu kepada Allah Ta'ala. Tapi aku semayang, aku tidur, aku puasa. Nabi sebut itu bukan nak bangga, tapi nak terangkan bahawa kalau aku ni paling takut Tuhan, masih lagi tidur. Aku ni paling takut Tuhan, masih lagi berbuka puasa dan makan, masih lagi kahwin. Kenapa kamu yang maksud dia lesser than me buat benda yang lampau-lampau? Tu maksud dia. So konsep dia macam tadi kan, para kisah Musa AS dengan Khidir tu, untuk sambungan tentang tajuk, bila apa? Dia cakap satu benda, jangan kata benda tersebut kecuali apa? InsyaAllah. Pasal Musa AS ditanya siapakah orang paling alim, dia kata aku. Maka Allah Ta'ala nak berikan dia guide. Maka kisah tadi pengajaran bagi kita banyak. Kita boleh ambil pengajaran kat situ. Tapi dia asasnya bukan suruh belajar cari ilmu laduni. Dia akan datang untuk benda tu. Kisah itu datang untuk mengajarkan berkenaan dengan tajuk. Jangan cakap. Hatta para anbiya pun Allah Ta'ala didikan tentang tajuk ni. Para nabi pun kena didik. Allah Ta'ala ajarkan. Masakan kalau tidak, masakan Allah Ta'ala ajar Nabi SAW berkenaan dengan tajuk orang buta yang minta, kan? Ikut daripada segi keuntungan, pembesar Quraisy masuk Islam lebih untung daripada seorang buta masuk Islam. Pembesar Quraisy masuk Islam pasal manusia orang ramai di atas agama ketua mereka, agama raja mereka. Kan bila dapat pegang yang ini, maka semua akan terikut. Tapi ketika waktu tu prioriti bukan masalah dia orang masuk sebenarnya. Walaupun dia orang hampir tertoleh dah. Umi Maktum goyangkan badan Nabi, pegang Nabi, alim ni ma'alamakallah. Nabi tu terkerut muka. Dia tak nampak pun. Tapi Allah Ta'ala tegur Allah Ta'ala tadi untuk didikan kepada siapa lepas daripada Nabi sendiri. Nak jadi ulama' ke, mengajar dan sebagainya. Jangan tumpu kat orang kaya je, kan? Tapi kalau orang kaya ni dia punya duit banyak, kalau duit dia ada, boleh jadi macam-macam. Tak. Ada miskin pun dia ajarlah. Yang ajar orang kaya je masalah, kan? Anak murid kita kena elit. Ni ada orang, ada kumpulan buat macam tu. Mana dia tak ambil iktibar ayat tersebut. Tumpu kepada satu golongan elit. Semua pelajar doktor, profesor je. Masalah juga. Kalau semua dah doktor, profesor, siapa nak angkat sampah, kan? Nak doktor nak angkat sampah? Nak kan? Buat kerja apa, basuh jamban dan sebagainya. Kan dalam ramai-ramai tadi mesti ada. Kalau semua golongan elit, siapa nak buat kerja ni? Print. nak print, kan? Nak stapler, binding, semua sekali kena ulama'. Masalah lah. So itulah kenapa konteks ni, jangan jadikan benda tu satu kumpulan saja manusia untuk kita dakwah. Itu ajaran, itu didikan Allah Ta'ala. So Allah Ta'ala didik Nabi dan Allah Ta'ala ceritakan kisah yang berlaku pada Musa untuk pengajaran. Bukan suruh kita cari ilmu tersebut. Bukan untuk kita kata Nabi ni ada orang lagi pandai daripada dia, itu wali. Bukan itu pengajaran kisah tersebut. Pengajaran kisah tersebut adalah masalah apa? Jangan cakap satu benda kecuali sebutlah juga apa? InsyaAllah. Itu je. Jaga-jaga. Sebab anda masih tergantung pada apa? Pada qadar Allah Ta'ala. You can say anything, tapi anda jangan lupa qadar Allah Ta'ala berjalan. Jangan jumpa esok, sebut insyaAllah. Sebab apa? Sebab kita tahu besok kita hidup lagi ke tidak. Tapi sihat ni, tak ada. Baru mereka check up semalam, kan? Jantung bersih, kan? Saluran jantung tu cantik sangat, tak ada benda, tak ada kotoran, tak ada apa, tak ada apa, kolesterol lah, tak ada benda lah, tak ada blockage, kan? Paru-paru tak ada sebarang ni, air tak ada sekian. Semua elok sekalipun, nak mati juga. Ini kita nak diajar dan kisah tersebut. Nabi pun Allah Ta'ala ajar, ini kan pula kita. Itu cara Allah Ta'ala nak tunjuk pada kita. Bukannya suruh kita cari ilmu laduni. Orang kita baca kisah tersebut, dia nak ilmu laduni. Kenapa? Nak tahu benda orang tak tahu. Sebab tu tak ada apa, tak ada untung pun Islam pun, betul tak? Macam minta maaf cakap lah saya kan. Tapi ada yang mengaku siapa tak ada, tapi mati dah. Anak murid dia kata, ini yang jadi dekat sini ni, yang selamat ni, tok guru dia yang doa, kan? Amboi. Nabi wujud dengan para sahabat, parit nak digali pun Nabi turun sama. Tak ada macam Nabi doa je terus selamat. Mana ada? Kan Nabi turun pergi bina masjid, Nabi turun dengan para sahabat angkat batu dan sebagainya. Datang mana idea ni? Idea kata ni memang kun fayakun pada Allah Ta'ala jadi. Tapi bukan anda apply pada kehidupan anda keseluruhannya. Kalau Ta'ala bantu anda dengan cara tersebut, alhamdulillah. Tak bantu pun anda kena bergerak. Kan kalau ikutkan nak kun fayakun, tak usah makan lah. Kena makan. Kat udara ni ada oksigen, nitrogen, hidrogen, semua ada kat sini. Kalau kita kata base bagi karbohidrat, isinya karbon, hidrogen, oksigen. So tak payah makan. Kenyang. Kan? Sebab apa? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala ke atas setiap sesuatu
Maha berkuasa. Memang tak pernah tunjukkan kisah Ashabul Kahfi kan, tak mati-mati, tidur kan punya lama. Dia punya mata kita bila kita tidur, nutrien dia kena datang tau. Kita pakai walaupun pada state paling hibernation macam beruang. Tidur 6 bulan, jaga 6 bulan kan. Ketika tu dia akan makan mak badan dia. Ashabul Kahfi tak ada kelihatan, tapi bangun dia lapar. Bangun first thing first dia minta apa? Makan, suruh makan. Kenapa? Tapi ketika tengok muka tak berubah. Itu sebab bila seorang-seorang kata, Allah kata wa kadzalika ba'athnahum, mereka akan bangkitkan mereka liyatasaalu bainahum, mereka tanya-tanya satu sama lain. Qala qailun minhum, berkata seorang yang bertanya dengan mereka, kam labistum, kau tidur berapa lama ni? Betul orang jawab, qalu labisna yauman au ba'dha yaum, sehari atau sebahagian hari. Maksud dia rupa orang berubah tak? Tak berubah langsung. Dapat mana nutrien tadi? Ini innallaha ala kulli syai'in qadir, pakailah. Innallaha ala kulli syai'in. Ini yang kita punya setiap hari nak pakai. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Ambil air tuang dalam apa? Ni, dalam tank. Minyak kan murah sikit. Ada tank mahal kan beli. Tuang air tu. Ni logik dia hidrogen, oksigen. Dua-dua bahan untuk meletup. Dalam ni. Saya betul ke saya salah? Betul kan? Kan oksigen bantu sekian, hidrogen meletup. Kalau dia kata benda tu nak pakai, tuang dalam tangki minyak. Innallaha ala kulli syai'in qadir, buat. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tuang. Bismillah. Buat. Ini masalah dia. Kalau dia kata Allah Ta'ala bantu, terdesak, tertajuk lain. Dan dia kata tiap-tiap hari buat magic tu, gila nama dia. Mana boleh macam tu? Dan diorang nak macam tu. Pasal sihir kan, satu demi satu. Tadi jadi, lepas tu jadi lagi kan. Dia buat benda tu kan rentetan. Mula pecah kapal. Dia nampak apa yang akan jadi, tahu apa? Kapal nak kena curi. Jadi dia kena rampas. So pecahkan siap. Bila kapal pecah, raja tak ambil. Dan jumpa budak, bunuh tikam. So budak ni nanti akan. Sedangkan di akhir kata-kata dia kata apa? Bila Musa tanya, akhir dia kata apa? Wa ma fa'altuhu an amri. Bukan aku buat dia daripada urusanku sendiri. Bukan aku yang nak. Siapa yang nak? Belajar macam tu lah. Ini semuanya dia petik. Dia petik. Semua jadi. Itu masalah dia. So ini bukannya benda, ini benda macam ni, bukannya benda yang boleh didapati, dipelajari. Kalau taklah bantu kita, doa kita dimakbulkan, alhamdulillah. Tak diberi sekarang, diberikan di akhirat, alhamdulillah. Belajar jadi redha, belajar jadi hamba. Tu Allah Ta'ala puji Nabi SAW berkali-kali dengan hamba. Ni kita tak nak jadi hamba, kita nak tuan, nak jadi bos. Kan? Dia petik. Nanti Allah Ta'ala akan dengar cakap kita. Baca ayat sekian, Allah Ta'ala kan, apa nak? Nak apa? Aku buat untuk kau? Tak ada. Ini salah, ini benda salah. So, jadi macam mutasyabihat dalam ayat-ayat tadi kan, benda yang sama-sama tu, kadang-kadang itu yang ditujukan, ditumpukan. Yang whole asas utama tak dibuat pun. Yang utama ditinggalkan. Yang bersama-sama tu diekori, di-follow, dikejar. Dia kata. Kemudian dia kata apa? Kemudian dia kata, kemudian dia berhujah dan berdebat ahli kebenaran dengannya, dengan apa yang takwilan yang dia dapat tadi. Okey. Dan dia terpesong daripada yang nyata, dari makna-makna Al-Quran yang muhkam. Mana yang muhkam? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang muhkam, ya? Ahli kebenaran ni ahli haq lah, mana ahli sunnah lah. Mana para sahabat, para tabi'in, dan siapa mengikut yang baik, itu bagi ahli kebenaran. Ya? Ini dia orang, pasal kita sebut dia orang ni ahli kebatilan. Jadi mereka cuba gunakan. Sedangkan kita tahu dalam muhkam tadi jelas. Macam anda nakkan syurga Allah Ta'ala, cara dia apa? Dapatkan redha Allah Ta'ala. Cara dapatkan redha Allah Ta'ala apa? Laksanakan Allah Ta'ala perintah apa, tu je. Jangan buat over daripada yang kita diperintahkan. Kita tak ada cara kita boleh buat. Dan apa Allah Ta'ala redha pada kita kerana cara kita reka sendiri. Mana ada? Pasal kita hanya dapat redha Allah Ta'ala dengan cara yang Nabi tunjukkan. So jadi kalau Nabi tunjukkan, limited. It's actually quite limited sebenarnya. Kalau ibadat khusus, semua dah kita tahu. Ibadat yang umum pun ada guideline dia. Bukan dibiarkan macam dibiarkan apa, contoh macam orang tu semayang tak nak tidur. Kan Nabi marah, Nabi sekat. Mana nak ibadat dah banyak, Allah tak akan sayang. Tak, sedangkan Nabi ajar pun, Nabi kata apa? Ahabbul amal ilallah, amal yang paling disukai isi Allah Ta'ala, adwamuha, yang paling berterusan, wa in qalla, sekalipun. Ini muhkam.
Ini muhkam. Pasal Nabi ceritakan ada hadis yang banyak. Ada orang tu masuk syurga dengan satu amal je. Wanita yang masuk syurga kerana beri minum anjing. Wanita masuk neraka, satu masuk neraka kerana kurung kucing. Ada juga. Kan, faham tak? Orang yang Tapi Ustaz, kita dididik lah dari dulu kan, satu ulama orang satu anbiya kan. So sampai sekarang ulama tu masih ada. So kita macam kita ambil pedoman ataupun pengajaran dari mereka. So macam mana ulama yang kata ulama kalau tak ikut Nabi? Ulama fine. Soalan siapa angkat dia jadi ulama? Ulama itu adalah satu title ataupun kedudukan yang kita kata kena faham juga. Pasal ada ulama su, ulama jahat pun ada, ulama dunia pun ada kan. Jadi sebab tu kita nak tahu bahawa dan Nabi wariskan kepada kita ilmu. Ayat hadis tu kena baca habis. Al ulama warasatul anbiya. Para ulama adalah pewaris Nabi. Wa innal anbiya, dan para anbiya la yurithu dinaran wal dirhama. Para anbiya tak mewariskan dirham atau dinar. Tapi diwariskan apa? Hadzal ilm. Nabi kata ilmu ni. Mana maksud ilmu? Dan bila kita tengok orang tu buat kerja bukan ilmu, maksud dia apa? Engkau waris Nabi lah. Kalau dia waris Nabi, dia sampaikan balik apa ajaran Allah Ta'ala tentang halal dan haram. Dia beritahu berkenaan benda tak boleh, benda yang boleh. Itu yang maksud dia, itu dia waris Nabi. Pasal itu kerja Nabi. Bukan kerja Nabi duk guling-guling, golek-golek kan, pusing-pusing kan, pusing-pusing dan sebagainya. Benda macam ni kita kata macam mana Islamnya? Di mana duduk Islam kat situ? Kalau Nabi tak ajar, siapa yang Islam manakah kita follow? Kita tak ada version lain. Itu sebab bila orang tanya, kat sini ada tarikat tak? Tarikat Muhammad kan dah ada. Jalan Muhammad kan dah ada. Kenapa jalan orang lain kita nak follow? Yang tarikat Adli ke, Arifi ke, mana ada? Kan itu sebab masalah kita. Ulama tadi title apa? Title siapa bagi? Kalau orang nak mengaku, semua orang mengaku. Pakai baju lah. Pakai baju dia sebagainya. Bukan tak boleh pakai, pakailah. Tapi biar layaklah dengan ni. Ini kadang-kadang pakai baju macam ulama. Hadis 40 pun tak hafal. Hadis 40 pun tak hafal, gila apa? Dia ajar dia, orang kata paling ringkas lah dalam agama tadi segi masalah apa ilmu kan. Hadis 40 Imam Nawawi rahimahullah kumpulkan yang asas agama. Benda hadis-hadis dalam tu kalau dikumpulkan semua sekali macam bila inamal amalun niat tu, Imam Syafi'i kata 1/3 daripada ilmu. Masuk dalam 70 bab. Bahkan disebut dalam 4 hadis atau 5 hadis yang menjadi hadis macam Imam Abu Daud atau para ulama hadis ni. Dia kata aku kumpul hadis aku 40 daripada 500 daripada sekian-sekian banyak aku hafal, aku himpunkan 4000. Daripada 4000 ni tadi sebenarnya balik kepada 4 hadis je. 4 hadis je. So, jadi cara mereka sampaikan tadi, mereka tak kerja mereka. Sampaikan hadis, belajar dan sebagainya. Yang kita kata benda berkenaan. Tapi yang kelakarnya yang ni pergi sekian dah ada orang tu. Apa salahnya pak cik buat benda ni, dia kata. Saya kata kau selama kau ikutlah. Ini ada saya anak saudara. Saya kata selama kau ikut program-program macam mana buat ni. Berapa banyak ilmu dan hadis kau hafal? 5 sangat dari sekarang. Tak ada. Ayat Quran berapa banyak dah hafal? Tak. Nak masalah lah. Once ayat Quran tak hafal, hadis tak hafal, Islam mana? Anda menjadi talibul ilm, penuntut ilmu kononnya. Tapi bila duduk hadir macam majlis qasidah tadi, apa ilmu yang awak dapat? Diorang nakkan supaya, pasal diorang bayangkan dekat situlah datangnya apa rahmat, berkat dan sebagainya. Kalau kok dipilih jadi wali, dekat situlah dipilih jadi wali. Dia magic. Ini masalah dia. Pasal kita kata ulama tadi, apa cakap betul, tapi masalahnya ulama tadi Nabi kata tidak mewariskan harta atau duit perak, dia wariskan apa? Ilmu. So belah mana ilmu tadi? Balik pada asas. So continuously diorang pusing mana pun tak boleh lari. Sebab kenapa diorang terpaksa mengaku Quran Sunnah? Bila tanya mana Quran Sunnahnya, tak ada langsung. Tak ada Quran Sunnahnya. Mana dia cakap kita punya ilmu di Quran dan Sunnah? Dia cakap 1 jam, kalau Allah Rasulullah pun tak ada. Pelik tu. Ada saya tengok orang tu. Ilmu kita Quran dan Sunnah. Tak ada ayat Quran dia baca. Sepatah haram tak ada. Semua idea kepala dia. Sebab kadang Ustaz mereka ni dia memang pakai ayat Quran dan hadis, tapi dia tafsiran mereka tu. Ini yang sebab kita kata takwil tadi. Takwilan ataupun biasa ni tak, itu sebab kenapa kita kata yang mutasyabihat. Itu sebab bila kita contoh macam hadis-hadis yang jadi kan. Antara hadis yang menjadi asas agama ni adalah apa? Innamal a'malu binniyat. Antara hadis lain adalah apa? Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fawarad. Maksudnya mengadakan pada urusan kami ini apa bukan daripadanya, maka ia tertolak. Ini asas agama. Ini hadis yang menjadi asas. Saya kata 4 kan. Antara yang 4 tu adalah ini.
Abu Daud kata aku daripada aku hafal 500,000 hadis. Daripada tadi aku kumpulkan tadi 4,000 je. Tapi 4,000 tadi tu balik kepada 4 hadis je. Antara hadis berkenaan, barang siapa mengada pada urusan kami ini apa bukan daripadanya, maka ia tertolak. Benda ni jelas. Kan pasal apa bukan, macam Imam Malik kata, apa bukan agama zaman para sahabat, takkan jadi agama pada zaman kita. Dia balas dengan ayat Al-Hashr Al-Juru, yang apa yang Nabi bagi ambil. Lagilah. Itu untuk harta je. Mana boleh macam tu? Pasal apa? Ibn Mas'ud tak faham macam tu. Sahabat faham macam mana? Kalau ada orang kata, ini benda ni untuk harta je sebenarnya. Soalan, sahabat faham macam tu ke? Dia gunakan tu untuk cakap yang inilah maksud Nabi tak larang. Itu lagi salah tu. Lagi teruknya. Pasal benda berkenaan, kita kata bila Ibn Mas'ud pakai, dia pakai untuk apa? Dia pakai dalil tadi bila seorang wanita nak tattoo diri, buat cacah. Kalau tak lalat 3 kat sini ke, atau apa celak mata tu tak payah, jenuh nak bercelak, warna serik color. Kalau letih kan pagi nak ni kan, Allah Ta'ala bagi tak mata tu bawah tu putih nak hitam, tempek kat situ. Jadi dia cacah. Jadi wanita ni kata bila dengar Ibn Mas'ud, dia melaknat siapa-siapa yang buat cacah, buat tattoo. Kan wanita tersebut datang jumpa Ibn Mas'ud, dia kata aku dah buka Quran ni kulit ke kulit, aku tak jumpa pun apa yang kau cakap ni haramkan ni. Dia kata kalau kau dah buka Quran, kau dah jumpa dah arahan ni, benda ni. Dia baca ayat berkenaan, kau tak baca. Jadi patut dia sebut hadis Nabi. Mana dia orang gunakan dalil itu, kan? Wa nahakum an tahu. Contoh, kalau mudah nak ni, Nabi ada larang tak sembahyang maghrib 5 rakaat? Bawa hadis, saya dengar. Tak ada, kenapa tinggal? Kenapa tak buat? Tambahlah 5. Kan to add up. Pasal dia kata siapa Nabi tak larang boleh buat. Tu datangkan kepada saya hadis yang kata jangan sembahyang maghrib 5 rakaat. Ada dekat siapa? Tak ada pun. So boleh tambah 5? Tak boleh. Kenapa? Nabi ajar 5 je. Yang lain kata tambah buat apa? Cara dekat diri pada Tuhan tambah buat apa? Yang wajib lagi pun tak ni. Ini lagi yang lain. Sama je. Sebab kena pelik sikit. Macam dia ambil ayat tu, dia tinggalkan ayat lain. Tu India kita pusing balik. Sahabat Nabi faham macam tu tak? Macam dia faham. Kalau para sahabat faham macam dia faham, para sahabat buat dulu. Para sahabat akan buat dulu benda-benda yang mereka buat ni. Pasal benda ni, kerana kata benda tu benda baik, mendapatkan kepada Allah Ta'ala cinta Tuhan, cinta Allah Ta'ala kepada mereka, pasti mereka buat dulu. Pasal para sahabat Nabi SAW tak tinggalkan satu benda pun yang Nabi suka, Nabi seronok untuk benda tu kan, dia akan buat. So kalau para sahabat tertinggal, betul yang best bukan para sahabat tertinggal ni sekali, tabi'in pun tinggal. Yang saya sebut Hasan al-Basri, Abdullah bin Barak, Fudail bin Iyad, mereka ni anak murid para sahabat pun tertinggal. Lepas tu bukan itu je, yang berikutnya punya generation, Imam Syafi'i, Ahmad, Malik dan lain-lain, Alais bin Sa'ad, kan, Abu Thawr, mereka pun tertinggal juga. Teruk sungguh ni. Mereka tertinggal. Lepas tu anak murid mereka, ulama hadis seperti apa, Bukhari, Muslim, Tirmizi, Nasai pun tertinggal juga. Terlepas pengertian itu, apa yang dia faham ni terlepas. Bukan setakat tu, ahli tafsir pun terlepas juga. Pula. Dan ni dah sampai berapa generation dah ni. Semua terlepas. Tak faham macam dia orang faham. So kefahaman mana mereka ambil? Pasal ayat sama-sama tadi patut kita tinggalkan. Yang muhkamat itu ada dalam ibadat yang kita laksanakan. Di situ letak cinta pada Allah Ta'ala, pembersihan diri pada kita. Tak ada tempat lain. Jadi ada orang kata macam ada cara lain. Solat tu solat, semua orang buat. Kita kena buat special sikit. Solat cara lain. Okey, solat cara lain. Dia nak ada either tambah solat itu atau either tambah amal lain. Soalan sekarang ni berlebihan amal pada benda sekian. Adakah tuntutan agama? Tu je. Pasal kita bukan mengada-adakan syariat ikut akal kita. Kan macam apa dia jadikan apa Islam ni macam apa mutabak. Campur ni, campur tu semua boleh. Kan? Sedap. Telur sedap, bawang sedap, tepung sedap. Campur semua jadi mutabak. Ini bukan agama. Macam mana? Tak ada tepung. Tak ada tepung tepung tak ada mutabak jadi macam mana? Oh, jenis apa mutabak telur. Oh, ya ke? Orang tak panggil tu, orang panggil omelet lah pula. Okey, tak bagi mutabak. Ustaz, apa hadis yang lagi dua tu? Sebab kata ada bahan lain.
Dia 4 hadis. Okey, lepas tu Bunyal Islamu ala khamsin. Kemudian satu lagi, al halal bainun wal haram bainun. 4. Tapi Abu Daud ada dia sebut, Ahmad pun ada sebut 3. Dia orang lain-lain lah, tapi innamal amal binniyat termasuk pada semua hadis tadi. Dia ada 4, halal bainun wal haram bainun, kemudian iman amal binniyat, kemudian man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa fawad, itu dengan ni Bunyal Islam ala khamsin. Oh, ya, okey. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Amalan hanya kira dengan niat. Itu hadis tu satu. Kedua, hadis Bunyal Islamu ala khamsin. Dibina Islam di atas 5 perkara. Kata siapa lari daripada ni, kan, siapa tak dapat buat lain tak ni lagi, tapi tak buat ni bukan muslim dah. Kan? Okey. Kemudian man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa warad. Maksudnya mengadakan pada urusan kami apa yang bukan daripadanya, ia tertolak. Kemudian yang terakhir, al halal bainun wal haram bainun. Benda halal itu jelas, benda haram itu jelas. Benda haram itu jelas. Jadi yang itu 4. Ahmad 3 je. Ahmad ada halal bainun wal haram, dia 3 je. Jadi dia-orang ada, tapi dia orang letakkanlah 4 atau 3 hadis saja untuk menjadi asas agama tu. Jadi Imam Nawawi rahimahullah himpunkan dalam kitab Matan Arba'in. Yang peliknya yang pergi datang kelas tadi, yang bukan datang kelas, datang majlis-majlis tadi, tak hafal-hafal hadis. Berpuluh-puluh majlis dah pergi, tak pernah belajar hafal hadis, tak belajar hafal Quran. So what's the point? Apa point dia? Macam mana jadi ulama' yang tak sampaikan hadis? Kena faham juga kat situ. Semua orang boleh mengaku ulama', tapi ulama' yang tak sampaikan ajaran Rasulullah SAW, siapa dia? Dia bawa ajaran guru dia, tak bawa ajaran Nabi SAW. Siapa dia? Ulama' apa? Semua orang boleh mengaku dia ulama'. Semua orang boleh letak al-allamah, al-alimul allamah, tambah sini kat nama dia, kan? Boleh tambah sendiri, tak ada hal. Kan? Tapi masalah sekarang ni, adakah anda layak? Itu cerita dia. Kalau dia kata tak berpadanan dengan kehendak Allah Ta'ala dan Rasulnya, tak berpadanan dengan arahan agama, macam mana anda kata anda ulama'? Nah, itu asas. So dalil tak hafal, kan? Dalil tak hafal, lepas tu dia jadi ulama'. Yang saya ingat adalah satu perhimpunan pelajar dibuat. Yang dibuat pelajar berkenaan dengan apa, nak wujudkan ulama' lah, ulama' muda sebagai pelapis, ulama' muda. Dan wordingnya ulama' muda ni. Saya ingat ketika itu saya pergi, ni menyampah saya. Saya bangun, saya cakap apa? Kita kerja di Bentang. Lepas tu kemudian soalan timbul tentang ulama' muda ni, macam nak wujudkan sebagainya. Bila time ulas, saya bangun, saya soal, saya kata, siapa yang boleh jadi ulama'? Saya kata, kan sebenarnya dalam surah Az-Zumar kan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, mengangkat Allah Ta'ala orang yang beriman dengan kamu, walladzina utul ilma, dan orang yang diberikan ilmu, darajat. Siapa yang angkat? Allah, bukan kita. This is not ini bukan satu jawatan yang anda boleh kejar. Kalau ada orang tu belajar ilmu banyak, tapi tak ada orang nak minta dia mengajar pun ada. Ada orang tu ilmu tak ilmu tak seberapa pun, orang beri nak suruh dia mengajar. Macam kita ustaz kita sekarang ni kat sini kan, macam bukanlah pandai sangat pun, cuma buku je, tapi orang suruh mengajar juga. Jadi secara asasnya memang kita kata konsep dia Allah Ta'ala yang mengangkat. We cannot by ourselves angkat diri kita. Cium tangan saya. Kadang ini masalah kan, orang seronok, happy je. Saya kalau orang cium tangan saya cium balik, kan? Itu dia apa, pasal bukan pasal dia bukan ni bimbang, nanti syaitan akan datang, bahaya. So konsep dia, maksud dia, orang kadang ada orang dia nak angkat macam tu, nak diangkat diri dia macam tu, nak dipanggil sebagai ustaz dan ulama' dan sebagainya. Ada orang nak macam tu, tapi benda tu bukan jawatan. Saya kata pasal Allah Ta'ala sebut dalam ayat tu, anda tak? Ayat yang ke yang best, saya kata lupa. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
ilma darajat. Okey ni, okey Zumar, Mujadalah 11. Mujadalah 11. Mujadalah 11. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ujung ayat ke-11 ujung dia. Jadi bila kita kata Allah tak angkat, lepas tu kemudian dia bincang. Saya kata okey, nak jadi ulama kan? Saya tanya soalan. Berapa ramai kat sini hafal hadis hukum? Saya tak kata hafal Quran. Saya kata berapa ramai yang hafal hadis hukum? Hadis hukum. Kemudian Ahkam ke Bulughul Maram ke, angkat tangan. Ini soalan saya saja soal. Saya kata siapa, berapa ramai yang hafal? Angkat tangan. Semua senyap. Nah tu saya okay, kalau dia kata saya kata hafal Quran, hafal Kutubus Sittah, mungkin payahlah. Saya sebut kecil je hadis hukum. Pasal anda takkan boleh keluarkan hukum bahawa ini halal, ini haram, ini makruh, ini sunat, ini sebagainya. Ini Allah Ta'ala suka, ini Allah Ta'ala benci. Melainkan jika anda tahu hadis-hadis paling kurang hadis hukum. Dan macam mana kalau anda kata anda dapat keredaan Allah Ta'ala jika anda mendekatkan dia Allah Ta'ala dengan benda Allah Ta'ala benci, atau benda Allah Ta'ala murka, anda tak tahu, main masuk je. Kan rasa best juga macam ni, tapi Allah Ta'ala murka. So benda-benda tadi kita kata macam Nabi pernah tegur seorang lelaki, dia dia berdiri, tak nak berteduh, tak nak bercakap, berpuasa. Lepas tu Nabi tengok dia tengah panas. Dia kata siapa ni? Para sahabat kata ada Abu Israel. Nama dia Abu Israel. Dia bernazar untuk apa? Berdiri, tak nak berteduh, tak nak bercakap, dan dia berpuasa. Nabi kata dengan para sahabat, pergi cakap dengan dia, suruh dia duduk, suruh berteduh, suruh bercakap, dan teruskan berpuasa. Nah, maksud dia Nabi sekat dia daripada terus buat benda yang dia rasakan apa? Allah Ta'ala suka. Benda tu bukan Allah Ta'ala suka, dia rasakan Allah Ta'ala suka, dia Allah Ta'ala tak suka. Pasal manusia ni kita kata boleh, kita itu idea, idea kita nak. Tapi yang sebenarnya yang haram dan halal tadi, batasan dia adalah apa? Nas. Lepas tu didatangkan wahyu, Rasul ni diutuskan untuk manusia tahu cara menyembah Allah. Jika tidak, kita kata contoh macam ketika macam orang Syiah kan, dia ambil besi, dia libas badan dia. Lepas tu dia rasa Tuhan sayang dia dengan cara macam tu, menzahirkan rasa sakit badan, kesedihan dan sakit badan bersempena dengan kematian cucu Rasulullah. Dia rasa itu akan menyebabkan Tuhan sayang dia. Tapi Allah Ta'ala tak sayang dia pun dengan cara tersebut. Bahkan kita kata ini yang idea tentang orang tu nak apa, wahyu sebenarnya asas. Faham tak? Jadi bila kita kata hadis hukum, siapa hafal? Semua senyap. Lepas tu lepas tu kan ada macam-macam, panjanglah cerita dia, tapi dia semua senyap. Soalan saya tu bukan saya nak pedli, bukan ketika saya kata saya hafal, tapi asas pertama untuk orang tu kata dia nak jadi ulama. Macam Imam Syafi'i rahimahullah, permulaan depan hafal Quran kan, apa ni dia hafal seterusnya? Muwatta Imam Malik. Muwatta Imam Malik ni kitab apa? Kitab syair, kitab qasidah, tak hadis. So Imam Syafi'i mulakan dengan macam tu, dan ulama-ulama Islam lepas tu datang mudahkan lagi. Imam Nawawi rahimahullah, apa yang kita kata memudahkan unsur tadi dengan letakkan hadis 40, hadis apa ni sekian-sekian. Kemudian para ulama dah ajarkan kita tertib untuk orang tu belajar Quran, lepas tu hadis dan sebagainya. Tapi kalau dia kata orang tu nak jadi ulama, tak hafal hadis, macam mana? How can dia tahu ini Allah Ta'ala redha, ini Allah Ta'ala benci, kalau tak tahu Nabi kata apa? Dengan sebab itu bila orang tu datang macam hadis majlis ilmu lain, majlis-majlis yang macam kita katakan, berapa banyak dah menambah ilmu? Tak ada pun. Kalau pedoman pada para ulama tadi adalah mengajarkan manusia supaya takut Tuhan, bukannya supaya orang datang majlis dia kemudian bagi duit pada dia. Kan kutip collect kan, setahun sekali datang, kita baca benda ni insya-Allah kampung akan selamat. Ini kan ulama. Tak macam kan ulama macam tu ke? Yang ulama ni supaya manusia beramal, kan, ikut patuh pada Allah Ta'ala, patuh Rasul. Bukannya datang untuk ajarkan manusia ni supaya anda buat benda sekian anda akan selamat. Tahun depan saya datang balik kutip. Macam jadi ufti pula. Dia macam apa, tax collector. Collect tax daripada Tuhan pula. Ni kadang contoh macam baru ni ada yang siapa, peguam lawyer yang Paula benda apa? Benda tak nama dia. Okey. Ada dia salah satu di antara benda komen yang dia sebut tu berkenaan tajuk masalah bayaran kepada Tuhan untuk dapatkan kerahmat dan sebagainya. So, at one point kita kata benda ni betul. Ni kita kata umat Islam yang bila kita doakan, Allahumma la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru. Ya Allah, jadikan kami ni fitnah untuk orang kafir. Ini jadilah fitnah.
Orang kafir nampak Islam ni bodoh dan sebagainya sebab ni orang-orang yang kata kita kena bayar untuk dapat redha Tuhan. Tak ada hadis, tak ada Quran ajar macam tu. Tunjukkan satu ayat yang kata kita kena buat wajib macam ni bahawa Allah Ta'ala sayang kita. Tunjukkan satu ayat, tunjukkan satu hadis. Tak ada. Tapi anda nampak tak? Ini yang dikatakan bila kita doa wala taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru ni. Ini dia sebenarnya. Bila ada umat Islam sendiri keluar statement yang memburukkan Islam secara tak langsung. Padahal dia bukan wakil Islam pun. Dia bukan wakil Islam, dia bukan mewakili umat Islam. Tapi kata-kata dia tadi melukakan Islam. Sebab apa? Kena bayar. Ini kalau kita buat ni Tuhan akan sayang. Siapa kata? Berpuluh dah kumpul majlis pelik-pelik ni dibuat, makin teruk ada, bukan makin baik. Kan kapal terbang jatuh, kapal terbang hilang, kapal terbang sekian, semua sekali. Start dari tahun lepas kan bila kita rancak kat Malaysia ni buat benda-benda yang program-program macam ni, makin banyak pula kita punya musibah. Tak berhenti-berhenti. Diorang tersebut kata kalau kita buat negeri akan aman. Makin kecil-kecil. Yang orang tukang bayar tu tak pandang ke? Bila you invest something kan, bayar, kita nak apa? Hasil, betul tak? Orang tu kata pulangan dia adalah RM5 seminggu. Kita bagi dia RM5, tak bagi apa benda. Bukan sekali dah, 5 kali dah, 6 kali, 7 kali. Tak dapat-dapat. Investor ni bodoh sangat ke soalan saya tanya? Yang invest duit ni takkanlah bodoh sangat. Kan dah berkali-kali bagi, tak dapat barang. Nantilah, nanti buat lagi. Tak dapat juga. Anda nak bagi ke? Kita lah kalau kita ada orang janji kita, awak bagi duit saya, nanti saya akan betulkan grill awak. Grill rumah awak ni rosak kan? Okey, bayar. Bagi sekali, tak betulkan, kucing masuk juga. Bayar 2 kali, anjing masuk. Tak ada juga. Bayar 3 kali, tak betul-betul. Betul anda bayar tadi, bayar lagi. Kan dah berhenti kan? Tapi yang tak boleh berhenti lagi kenapa? Dia bukan memberikan kebaikan pun. Itu sebab tajuk dia. Bila kita kata pedoman, para ulama adalah pedoman. Ulama mana? Sebab semua orang ulama pakai baju macam ulama. Hadis tak hafal pun. Ada separuh kawan cerita apa? Polis pencin pun ada juga berceramah. Kan? Asalnya cuma kameraman je tangkap gambar. Tangkap gambar apa ustaz yang dia suka tu. Dan sekali dia jadi penceramah. Orang pun panggil dia ustaz juga. Maha guru ustaz. Tak, soalan kita ni, kita tanya, takkanlah orang Malaysia ni terlampau mudah sangat dikelentong macam tu sekali. Rasa banyak dah orang keluar you. Ustaz, kalau gitu, semua orang nak jadi ulama sebelum jadi pendakwa. Dan kali buat ayat tu macam mana kita nak pegang pula? Itu sebab kenapa kita stages by stages. Seorang tu keluarkan fatwa berdasar pada apa yang dia belajar. Whatever dia tak belajar lagi, dia tak sampaikan fatwa. Dia bercakap berdasar pada apa dia dah belajar. Contoh dah belajar dah hari-hari wuduk dah. Dan benda tak makan masa pun. Main game lama lagi. Sebenarnya kan you have the time 4 hours untuk menyanyi, 4 hours untuk bergendang. Mana 4 hours untuk hafal hadis? 4 jam boleh bergendang, menyanyi sebagainya. Kan? Pusing-pusing kalau yang jenis yang pusing-pusing. Okey, 4 jam ada. Mana masa hafal hadis? Soalan tu kita tanya balik kan. Kalau ada masa untuk guling-guling, lepas tu makan pula. Lepas program tu bukannya kosong tu, makin bulat semua tengok bulat kan. Perut besar. Sebab apa? Sebab tu. Sebab lepas program tersebut kan. Lepas tu dia akan apa? Makan. Dia ada kaedah dia macam tu. So konsep dia kena faham betul-betul. Kita sekarang ni kalau dia kata cerita dia siapa nak ni. Ulama itu bukan title. Maksudnya ikhlaskan diri kita belajar. Dan kata ya Allah kalau sekian-sekian aku sampaikan. Itu cerita. Tu yang berkata balighu anni walau ayah. Walaupun ada para sahabat, Islam tak selesai lagi. Nabi dah hantar dah Mus'ab bin Umair untuk mengajar. Islam tak habis lagi. Jumaat tak difardukan lagi. Dia pergi ke Madinah mengajar Islam kepada orang-orang di Madinah. Islam tak habis lagi. Quran tengah turun lagi ni. Dia dihantar Nabi SAW ke sana. Maksudnya bukan alasan. Maksudnya sambil belajar, sambil menyampaikan, tak salah. Tapi untuk tak belajar dan menyampaikan, masalah. Kan? Mana tak masalah lah. Tak belajar apa tu menyampaikan. Tak tahu. Tapi saya rasa pula. Islam bukan dengan rasa. Sebab kenapa kita limited agama ni punya sumber, supaya kita tak mandai-mandai. Itu bahaya dia. Pasal sekarang ni semua orang nak keluar fatwa. Dalam WhatsApp semuanya mufti. Masalah cakap lah, tahu Allahu'alam. Saya tak tahu dah benda ni. Minggu depan datang kita jumpa lagi. Cakap yang tu, kok jumpa. Selagi tak kena gam Kena gam tak boleh masuk dah. Itu tajuk dia. Jadi kena jaga sikit bab ni. Ini masalah. Pada masyarakat kita ni dia ada idea yang pelik.
Kan belajar tak belajar, kenapa setiap orang yang kita kata contoh macam jadi so-called ulama tadi, kan dia mengaku pernah belajar dekat Yaman, pernah belajar dekat Siam, belajar kat Mesir. Semua mengaku pernah belajar 4 tahun dekat sini, 4 tahun dekat situ. So layakkanlah anda dengan ilmu tadi. Kalau kita dah belajar tadi, sampaikan benda yang sama lah. Kalau belajar hadis, sampaikan hadis. Belajar Quran, dah sampaikan Quran. Bukan kita tinggalkan agama tadi kepada apa akal kita nak. Dan dia kata apa tu? Dia kata dan dia ingin dengan itu meragukan ahli kebenaran daripada kalangan orang-orang yang beriman untuk mendapatkan pengetahuan takwilan apa yang disamarkan daripada siapa sahaja, tak kira bentuk bid'ah, manakah ia daripada Nasrani atau Sabaiyah atau Haruriyah atau Qadariyah atau Jahmiyah. Bahkan dia ambil pengertian tadi tu tak kira daripada siapa, asalkan pengertian sama-sama tadi ada, walaupun bukan daripada Ahlussunnah wal Jamaah, akan diambil tadi, dipakai untuk digunakan. Syiah punya pun diambil, semua diambil, masukkan sekali. Untuk apa? Untuk dapatkan kefahaman yang dia nak. Hatta Nasrani Yahudi pun diambil. Dan fahaman Yahudi Nasrani pun tentang ketuhanan ke, tentang wahyu ke, tentang hukum, dia apply kepada Islam. Dan dia kata program kita ni betul sebab tengok orang Kristian buat macam tu, kita buat macam tu jugalah. Macam mana? Yang lagi best ada seorang tu, dia kata apa? Dia kata kita baiki, dia kata. Orang Hindu buat acara puja roh, kita tukar. Dari puja roh kita baca Quran. Kita tunjukkan contoh terbaik kepada mereka. Contoh baik belah mana? Tapi best ni kiai ni. Kiai tak ada janggut. Ada kiai seorang dekat daripada Indonesia. Kiai. Dia kata direct dia cakap yang tu. Saya kata gilanya. Dia tukarkan adab, dia tukar. Kita tunjukkan contoh terbaik kepada orang Hindu. Itu cara dia bukan macam tu, macam ni. Sedangkan benda berkenaan bukan daripada Islam pun, untuk kita amalkan, untuk laksanakan. Kita Islamkan benda yang kafir. Buat apa? Benda yang bukan ajaran Islam, kita Islamkan. Mengislamkan ajaran bukan Islam. Macam falsafah lah. Macam falsafah. Yang falsafah bukan daripada Islam. Tapi yang mengislamkan dia, secara jumhur para ulama menyatakan adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Ghazali rahimahullah, dia lah Islamkan. Diislamkan, buang sampai bersihkan, sampai jadi orang ingat benda tu ilmu Islam. Bukan ilmu Islam. Yang kita nak mempersoalkan Allah Ta'ala dengan ilmu kalam kan. Bukan kerja kita. Umat Islam bersih daripada apa? Daripada membincangkan tentang Allah Ta'ala tanpa ilmu. Bahkan ini antara perkara haram kat atas kita adalah apa? Bercakap tentang Allah Ta'ala tanpa ilmu. Tapi sekarang ni pakai akal, kita cuba bayangkan. Itu yang keluar, Allah Ta'ala ada tanpa bertempat, Allah Ta'ala. Semua benda tu adalah berdasar kepada apa? Akal. Bukan berdasar kepada dalil. Berdasar kepada akal. Logik dia, kalau macam ni, macam ni. Kalau macam ni, macam ni. So, itu bahaya sebenarnya. Tapi konsep ini, kita banyak orang tak faham, dia ingatkan benda tu tak apa kan? Kita perbincangan mendalam. Tapi sebenarnya bukan ajaran Islam. Itu bahaya dia. Bahkan benda tadi bukan Islam untuk diislamkan. Beliau berkata, di dalam menafsirkan, Imam At-Tabari kata lagi, beliau berkata di dalam menafsirkan perkataan mutasyabihat, menafsirkan mutasyabihat, perkataan sama-sama, apa-apa yang sama-sama lafaznya dan berubah-ubah maknanya mengikut bentuk takwilan, agar mereka benarkan dengan dakwaan mereka. Maksudnya mereka akan cubalah apa-apa sama-sama tadi berubah maknanya mengikut bentuk-bentuk takwilan. Mereka cari ayat macam ni supaya apa? Supaya benarkan dakwaan mereka. Macam orang yang boleh terwujud, dia akan ambil ayat Quran juga. Ayat-ayat dibaca tadi lah. Fanafakhna fihi min ruhina. Ruhina, ruh Allah ni. Dalam kita ada ruh Allah. Dalam kita ada itulah keluar Nur Muhammad dan sebagainya. Yang benda tadi kita kata apa, dia cuba ni. Bila tanya wa ma arsalnaka illa rahmatan, bila Allah Taala sebut tidak akan mengutuskan kau wahai Muhammad melainkan rahmat untuk sekalian alam. Melainkan rahmat untuk sekalian alam. Dia baca ayat tu kemudian dia applykan, dia kata apa? Tanpa adanya Muhammad, alam takkan ada. Lagi ini extend melampau lah ni. Kan kita kata ini masalah dia pasal Allah Ta'ala tidak perlukan sesiapa untuk mentadbir alam. Kalau kita kata Allah Ta'ala perlukan Muhammad SAW, terikat Allah Ta'ala dengan Muhammad, Allah Ta'ala dah limited. Memang kita takkan sampai kepada Allah Ta'ala kecuali dengan jalan Rasulullah SAW. Tapi siapa sebelum kita? Orang zaman Musa sampai kepada Allah Ta'ala dengan apa? Jalan siapa? Jalan Musa. Yang zaman Isa? Dengan Isa. Zaman Nabi Hud? Dengan Nabi Hud lah. Zaman kita ni dengan Muhammad SAW, bukan dengan lain. Jadi sebab itu kita, tapi kita extend sampai jauh sangat tak boleh. Okey. Dia kata apa?
Kebatilan takwilan pada kesesatan dan juga kebingungan daripada jalan kebenaran yang mereka berada di atasnya. Mereka cubalah. Mana takwilan tadi dia cuba bawa takwil daripada benda yang mereka nak. Dan juga yang benda yang menyeleweng daripada jalan kebenaran. Sebagai satu penyamaran daripada mereka. Ini cara mereka menyamarkan. Okey, dengannya terhadap siapa yang lemah pengetahuan. Siapa yang lemah pengetahuan? Ada dalil rupanya benda ni. Habis dah. Okey. Apa yang lemah pengetahuan tentang takwilan itu, bentuk takwil itu dan juga perubahan makna-maknanya. Makna-makna yang berbagai pada situ tidak dibaca. Dia saja je ni. Jadi orang yang lemah akan terikut. Orang yang faham akan nampaklah di situ permainan mereka mempermainkan nas-nas Quran atau hadis Nabi SAW untuk jadi untuk perangai mereka, bukannya untuk menegakkan apa yang Allah Taala suruh kita tegakkan. Agama ini tertegak di atas asas tauhid, mengesakan Allah Taala tidak kepada yang lain, dan penyembahan Allah Taala, dan Rasul tadi menjadi jalan kita mengenal jalan cara untuk mengabdikan diri kepada Allah Taala. Bukannya kita datangkan Rasul tadi untuk kita sembah Rasul pula, kerana dia associate dengan Allah Taala. Tak boleh. Biar pendapat dengan Allah Taala, ya, tapi tak boleh, tak dibenarkan langsung. Yang sebab itu asas para anbiya bila datang kepada kaum, dia kata apa? Ani ibudullah, hendaklah kamu sembah Allah Taala. Fattabi'uni, ikutlah aku. Kan? Ikut aku, sembah Allah, tapi ikut aku. Cara apa? Cara aku buat ni, itulah cara sembah Allah Taala. Itu cara para anbiya menyampaikan agama. Bukannya macam dibayangkan oleh orang ramai. Jadi ayat-ayat mutasyabihat ni tadi dalam Quran Karim memang datang. Dari matlamat Allah Ta'ala datangkan supaya apa? Ujian kepada siapa-siapa yang apa? Dalam hati mereka dia bengkok, dia akan dizahirkan dengan cara tersebut. So kalau orang tu datang, dia bawa idea pelik-pelik ni kan, dia tumpukan kepada tajuk biasa tawassul. Tawassul je. Kan Islam ni apa? Itu seluruh Islam kat situ ke soalan? The whole Islam, is it there? Dekat tajuk tawassul tadi kan, dia kena sebut dengan sekian-sekian minta depan kubur. Itu kat Islam kita sebenarnya. Islam bukan itu. Islam di akhirnya kepada tajuk apa? Sembah Allah, doa pada Allah, harap pada Allah. Itu yang Nabi ajar pada para sahabat. Tapi bila ada kata orang tu cuba pusing balik, peliklah. Bahkan lebih dahsyat lagi bila nampak keserupaan perbuatan mereka ni tadi dengan apa? Orang bukan Islam. Macam menyanyi kan? Untuk dalam masjid umat Islam, masjid patutnya tempat baca Quran dan zikir, datang dua orang ni bergendang menyanyi. Kita tengok orang Kristian pun buat juga. Kita tengok orang Hindu pun buat juga. Orang Cina pun buat juga. Serupalah. Tak ada rasa ke dalam hati kita ni rasa pelik. Ini Islam mana satu kan? Dan kita pula alhamdulillah kat Malaysia ni sebenarnya kita dah ada buang dah benda ni. Dia baru masuk sebenarnya. Baru masuk dalam 5-6 tahun lepas. Berustad. Mula kan jadi rancak. Jadi sekarang ni boleh buat dan sikit. Jadi tak faham tak? Dia jadi makin bertambah. Sebenarnya kita dah ada asas yang bersih. Dan bahkan kita tengok, kita pun pelik sebenarnya. Orang yang tak belajar agama sangat pun tengok macam, apa ni? Kan? Tak payah tengok lain pun. Untuk guru ludah air suara kita minum ke. Kan? Automatik kita akan automatik kita tak suka. Kenapa Allah tanyakan fitrah kita macam tu? So Islam itu adalah dengan apa? Dengan nas yang jelas, yang nyata. Bukan dengan nas-nas yang sama-sama. Bukan yang sama-sama, bukan yang mutasyabihat. Baik, nanti insya-Allah kita sambung kemudian. Apa benda dikatakan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkenaan dengan tajuk mutasyabihat yang muhkam ni, cara orang ni menolak ataupun mengambil mutasyabihat dan juga muhkam macam dia permainkan. Baik, berhenti sini. Ada soalan? Banyak soalan kan? Beritahu saya tanya. Ini sambung kemudian. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.